Pengerusi. Pertama sekali saya cukup terkilan apabila ada ahli yang berhormat yang menyebutkan Perdana Menteri Malaysia under hostage atau under siege. Bila ada Perdana Menteri yang tak boleh orang nak bincang, yang itu satu bab. Tetapi apabila ada Perdana Menteri yang terbuka, berlapang dada, consultation, ini pun dikatakan under siege. Jadi susah. Kalau tak faham makna consultation, tak faham makna musyawarah, payah nak bincang orang macam tu. Kebanyakan hujah yang saya dengar daripada pihak sebelah sana ialah berlatar belakangkan maklumat dan persepsi mereka terhadap jasa. Kita bincang JCOM, dua perkara yang berbeza dan Tambun tadi dah jelaskan antara perbezaannya. Dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan telah dengan panjang lebar di samping beberapa orang teman dari sebelah sini tadi, Rompin, Padarengas, Tambun, Kinabatangan dia memang lain daripada yang lain dan Arau yang menjelaskan tentang JCOM. Jadi kita bercakap tentang satu masa dulu, jasa, masa sekarang dan akan datang ialah JCOM. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka, saya minta pasir putih tengok terjemahan saya, kalau salah tolong betulkan. Bagi mereka yang telah berbuat, pahala dan amal kebajikan untuk mereka. Jadi kita terima kasih kepada semua yang telah berjasa dalam jasa, termasuk 776 orang yang dibuang dengan kejam dan zalim oleh pentadbiran PH. Menteri, masa tu siapa jadi menteri di sebelah sana? Menteri dia dari parti. Jangan main tuduh. You were in the cabinet. Jangan main tuduh. Masa itu kamu juga dalam kabinet. Ya, you were in the cabinet. Have some shame lah. Malulah sikit. Ini orang tak malu kianat kah? Tak malu kianat. Orang yang buat keputusan dalam kabinet sekarang datang memalukan diri sendiri. Malu kianat. Celukar. Okey. Dulu Perdana Menteri lain. Ini Perdana Menteri baru. Sekarang ialah cerita JCOM. Ya, cerita JCOM. Baik. Yang Berhormat Menteri, saya nak hadkan 10 minit boleh? 10 minit. Baik. Peruntukan telah Teruskan Menteri. Teruskan. Menteri ni hebat. Peruntukan telah dikurangkan dan ini sudah pun kita luluskan dalam usul yang tadi. Kerangka kerja JCOM pun telah dibincangkan dengan panjang lebar dan saya ucap berbanyak terima kasih kepada teman-teman. Kita telah menyebutkan tentang pendekatan pengupayaan yang telah kita jelaskan. Saya juga telah menyebut tentang kerjasama antara agensi-agensi kementerian daripada waktu saya menggulung di peringkat dasar dahulu lagi. Saya nak sebutkan di sini juga, saya dah sebut secara ringkas semasa penggulungan dasar dulu, bahawa banyak agensi di bawah KKMM ini, dia cuma ada di peringkat kebangsaan dan di peringkat negeri. Contohnya ialah SKMM, MDEC, MINIC, CSM dan FINAS. Tuan Yang Dipertua, Tuan Pengerusi, ada waktunya sebahagian daripada tugasan dan termasuk memberi kesan kepada sebahagian daripada peruntukan yang disediakan itu tidak sempat dibelanjakan pada masa yang ditetapkan, bukan kerana ketidakpandaian atau kelemahan pegawai-pegawai yang sedia ada, tetapi mereka memang tak ada foot soldiers di peringkat daerah. Mereka memang tak ada foot soldiers di peringkat daerah. SKMM, MDEC, MINIC, CSM, FINAS boleh buat lebih banyak daripada yang telah mereka laksanakan kalau kita boleh mengakar umbikan agensi-agensi ini di peringkat daerah, dan ini antara perkara yang bakal dilakukan oleh JCOM. Unit komunikasi OKU kita tubuhkan sebab kalau kita kira jumlah OKU dalam negara yang berdaftar ialah lebih 500,000.
Menteri yang bertanggungjawab ada di depan saya, Titi Wangsa. Kalau mengikut laporan WHO dan ini disahkan oleh DOSEM kita, sepatutnya yang didaftarkan itu antara 10 hingga 15% daripada penduduk. Ini masalah komunikasi, bukan masalah kelemahan JKM, ini masalah komunikasi. Dan komunikasi ini di bawah tanggungan saya sebagai Menteri KKMM. Ini antara tugasan untuk JKOM. Berkomunikasi dengan OKU di peringkat akar umbi, di peringkat daerah. Ini yang kita nak buat. Tapi kalau pembangkang tak setuju, maknanya dia tak naklah kita melipat gandakan komunikasi dengan OKU. Itulah maksud dia. Tuan Pengerusi, saya dengar tadi beberapa orang sahabat pembangkang yang menyebutkan ini bajet COVID-19. Saya terima kasih kepada Pandangan NGAS Yang Berhormat Menteri, menjelang sikit boleh? bahawa Menteri, boleh bahawa celah ini sikit? bukan sahaja soal kesihatan. Boleh celah sikit? COVID-19 ialah Menteri, juga soal Menteri sebut memajukan semua agensi. kapasiti Menteri tak sebut digital. Japan. Japan tak boleh buat ke kerja JKOM ni? Menteri sebut semua agensi yang lain. Itu yang saya nak tanya. Kenapa Japan tak boleh buat? Tuan Pengerusi, Lainas, duduklah Lainas. Tuan Pengerusi, ya. Terima kasih. Tuan Pengerusi, saya nak sebutkan bahawa dia bukan hanya soal kesihatan. Kita semua tahu bahawa soal COVID-19 juga ialah soal mata pencarian, soal pekerjaan, soal memacu ekonomi dan sebagainya. Dan sebab itu kita harus meningkatkan kesiapsediaan kita di peringkat akar umbi lagi. Kita ada Majlis Digital Negara dan Force IR yang diperusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Boleh Di situ kita sikit, bercerita Kuala Selangor. soal bagaimana hendak mengakar umbikan. Ini dasar di Putrajaya, Kuala Selangor, dasar yang sikit begitu aja, baik Menteri. di peringkat pusat, tapi nak disampaikan di Menteri. peringkat akar umbi. Ini persoalan dia. Saya Menteri. ada 873 buah pusat internet komuniti yang di bawah MCMC, SKMM. Ini saya tak masuk yang di bawah KPLB dan sebagainya. Daripada jumlah 873 ini, ia seharusnya merangkumi populasi sebanyak 15.4 juta. Tetapi jumlah penyertaan untuk program PIK baru 2.6 juta dan jumlah penggunaan perkhidmatan PIK baru 1.2 juta. Ini bukan salah dan kelemahan pengurus setiap satu 873 PIK itu. Dia menguruskannya dengan konten dan sebagainya. Soalnya ialah nak membawa rakyat ke PIK itu memerlukan satu kerja yang berbeza. Dan itu antara tugas yang kita harus berikan dan mengapa kita harus tubuhkan JKOM ini. Tuan Speaker, Tuan saya Yang minta di-Pertua, penjelasan kerana saya Menteri saya bagi menyebutkan- contoh JKM tadi. Saya rasa kita perlu rekodkan dalam Hansard bahawa JKM mempunyai unit komunikasi sendiri dan KPWKM mempunyai unit komunikasi mereka sendiri. Sudah ada dua layer. Kenapa sekarang perlu subkontrak kepada KKMM? Dan tadi Menteri ada mengatakan bahawa KKMM perlu membantu Menteri KPWKM untuk promote produk mereka dan perkhidmatan mereka. I can tell you, no repackaging can help a bad content. Thank you. Tuan Pengerusi, ini yang bercakap ni bekas Timbalan Menteri. Patutlah kerajaan tu tak lama. Siapa yang khianat? Siapa yang khianat? Malulah sikit. Malulah sikit. Jelutung terasa mana jelutung? Malulah sikit. Duduklah Duduk. dulu, minta laluan. Duduk. Alih Hormat. Bercakap cara yang sopan, please. Cakap cara yang sopan. Speaker, ini kan standard Menteri. Ikut peraturan Dewan lah. Duduk, Sebagai lawyer duduk, malu duduk. saya. Ikut peraturan Dewan. Orang yang tak kenal malu. Baik, duduk. Menteri betul. Teruskan Menteri. Teruskan. Betul. Kami sokong. Kita standard pintu belakang. kita Yang berhormat, she was your cabinet colleague lah. She was your cabinet colleague. Have some shame. Teruskan Wakil Menteri. Teruskan kerajaan. Selamatkan negara ini daripada kehancuran. Tuan Pengerusi, insya-Allah saya berdoa Kerajaan pintu belakang macam ayat-ayat yang lain tanpa gangguan. Saya minta Menteri. Assalamualaikum. Saya berdoa tak adalah pegawai JKOM yang perangai macam jelutung. Saya berdoa tak ada yang di sebelah sini perangai macam yang berhormat. Pengkhianat. Sila Menteri onkan balik mic. Menteri. Saya sebut Ya. tadi
36-6. Apakah boleh perkataan Kepala pengkhianat Selangor, digunakan di Menteri. parlimen ini? Menteri, Dia menuduh satu orang pengkhianat. Boleh tak boleh? Padahal dia sendiri adalah penyamun tarbus. Menteri. Menteri teruskan Menteri. Ya. Ada Menteri, Kepala 2 Selangor. minit sekarang lagi. Terima kasih. Harau kurang Kepala siuman lah. Selangor. Saya Awak gila. Ya, saya kalau- sebut kalau sebab Menteri, kita you are harus former cabinet members, Menteri. kita kena Kalau saya boleh, kalau saya Saya minta Arau dan Jelutong hentikan Arau, Jelutong minta hentikan komunikasi ini. Mungkin kita perlukan JCOM. Baik. Menteri, Kepala Selangor. Tidak, Menteri. terima kasih. Kepala Selangor, kalau Terima kasih, diizinkan. Tuan Kerusi. Just 30 second. Saya pegawai sebutkan 30 second from me. Selesaikan sebab masalah kita ni. bercerita soal the whole Menteri, of kalau ada government, keberanian, tolong berikan. the whole of government. Hanya 30 saat. Jadi kita tak kira lah kita Hanya 30 saat, Menteri. membantu antara Whatever you call it, jasa ke JCOM ke, for as long as it's not the deep state that you keep saying in the... Al-Alim Hormat, Menteri, saya minta Menteri rumuskan kerana saya tak boleh benarkan perkara seperti ini berlaku. Saya minta Menteri rumuskan. Kita baru membuktikan mengapa kita harus ada JCOM, Tuan Pengerusi. Sebagai kesimpulannya, saya rasa kita harus reset dengan izin, reset pemikiran kita. Pertama, bukan tujuan kita hari ini dan bukan tujuan saya untuk menyelesaikan semua perbezaan pendapat dan tindakan termasuk dengan pucung dan sebagainya. Memang ada perbezaan. Baik, tak kira, saya tahulah saya sebut JCOM ke apa kan, ini semua akan ada perbezaan. Kedua, hakikatnya ialah ini bukan jasa dan ini adalah JCOM. Ya. Yang ketiga, untuk JCOM kita harus mempunyai pandangan sarwa yang baru, kita harus realistik, rasional dan matang, termasuk dalam menangani perbezaan pendapat antara kita. Dan yang keempat, untuk kita membangunkan pemikiran baru tentang kepentingan dan keperluan sebenar dasar digital negara dan mengapa kita harus menubuhkan JCOM ini. Tuan Yang Dipertua, saya tamat di sini saja. Terima kasih.